Dalam bab 7, kita dah belajar bahawa respirasi aerob oleh sel menggunakan oksigen. Tetapi, oksigen itu diambil daripada mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Halo teman-teman semuanya. Selamat kembali ke channel Let's Tutor kepada semua pelajar biologi. Yang bukan pelajar biologi nak tengok video ni pun boleh, tak ada masalah. Jadi seperti yang korang baca untuk title video kali ini, kita akan mulakan dengan bab 8. Bab 8 biologi tingkatan 4, iaitu berkenaan respirasi dalam manusia dan juga haiwan. Bab 8 ini adalah bab yang pertama untuk tema kedua. Tema kedua ialah fisiologi manusia dan juga haiwan. Fisiologi ini ialah the study of ataupun kajian berkenaan bagaimana sistem-sistem dalam suatu organisma itu berfungsi, bagaimana sistem pergerakan dia, bagaimana sistem pencernaan, bagaimana sistem persenyawaan itu berlaku. Fisiologi ini kita nak belajar mengenai cara-cara ataupun mekanisme suatu sistem itu. Untuk bab 8, sebagai kesinambungan daripada bab 7, untuk bab 8 kita belajar mengenai respirasi manusia dan juga haiwan. Untuk video kali ini kita akan mulakan dengan dua subtopik dahulu, iaitu 8.1 jenis sistem respirasi. Kita akan belajar beberapa jenis sistem respirasi manusia dan juga haiwan, dan 8.2 iaitu mekanisme pernafasan. Bagaimana pernafasan itu berlaku dalam pelbagai jenis sistem respirasi. Begitu. Tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Kejap. Dah subscribe ke belum? Kalau belum, nampak tak butang merah kat bawah tu? Klik sekarang. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Okey, terima kasih. Jom kita teruskan. Alright, 8.1 jenis sistem respirasi. Sebelum kita go in the flow, go in the flow. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, kita kena tahu dulu definisi struktur respirasi. Respiration structure. Apa yang dimaksudkan dengan struktur respirasi? Struktur respirasi ialah permukaan respirasi yang membolehkan pertukaran gas berlaku di antara satu sel organisme itu dengan persekitaran luar. Sebab kita tahu respirasi sel memerlukan oksigen kan? Memerlukan oksigen, maka permukaan di mana oksigen itu diambil, itu kita panggil sebagai struktur respirasi. Permukaan di mana pertukaran gas berlaku. Kalau kita nak refresh balik bab 2, berkenaan dengan proses hidup organisma unisel, paramecium dan juga amoeba. Kita tahu bahawa organisma unisel ini menjalankan respirasi melalui resapan. Sebab dia organisma unisel kan, dia menjalankan respirasi, dia mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida hanya melalui resapan pada membrannya, pada membran sel itu. Terus resapan ringkas semata-mata. Organisma unisel tidak memerlukan struktur respirasi yang khusus, yang spesifik. Dia boleh menggunakan luaran dia, membran dia, luaran dia untuk ambil oksigen, untuk buang karbon dioksida begitu sahaja. Mengapa? Sebab struktur ataupun organisma unisel ini mempunyai nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu yang tinggi, ataupun diringkaskan sebagai JLP per I. JLP per I. Okey, kalau kita nak tulis nisbah, kalau panjang sangat kan, tak tulis penuh pun boleh. Nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu, ataupun ringkasan dia ialah JLP per I.
In English, the name or the short form of the name is TSA over V. Ini dalam bahasa Inggeris lah, TSA over V, Total Surface Area to Volume. Dalam bahasa Melayu, jumlah luas permukaan kepada isi padu. Nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu, or in English, Total Surface Area to Volume Ratio. Okey. Jadi kalau awak perasan dalam mana-mana buku ke handout ke, kalau dia cakap TSA over V tu, itu ialah nisbah JLP per I lah. Benda sama, cumanya ini BM, ini BI. Itu saja. Kenapa saya cakap organisma unisel ini mempunyai nisbah JLP kepada I yang tinggi? Okey, kat sini saya dah lukis. Saya dah lukis siap-siap dah. Saya dah lukis siap-siap. Ini gambaran. Okey, organisma unisel, satu sel saja. Lepas tu kita compare dengan cube yang lebih besar dan juga cube yang paling besar. Okay, first kita kira dulu jumlah luas permukaan dia. 6 kali 1 kali 1, 6 lah kan. Okay, 6. Okay, and then isi padu dia. Isi padu dia ialah panjang kali lebar kali tinggi. 1 kali 1 kali 1 lah. 1. Jadi nisbah JLP kepada I dia ialah 6 bahagi 1 lah. 6 bahagi 1 sama dengan 6. Okey, itu contoh untuk cube yang 1 unit. Untuk cube yang 5 unit, 6 kali 5 kali 5, 150. And then 5 kali 5 kali 5, 125. Nisbah JLP kepada I untuk cube 5 unit ini 150 bahagi 125. 150 bahagi 125, kita akan dapat 1.2. Nampak tak? Untuk cube yang lebih besar ini, nisbah dia berkurang daripada 6 kepada 1.2. Tak percaya? Okey, kita buat pula untuk cube yang paling besar ni. Untuk cube yang 10 unit. Contoh 10 unit. Okey, maka 6 kali 10 kali 10, dia punya jumlah luas permukaan dia ialah 600. And then 10 kuasa 3. 10 kali 10 kali 10. 10 kuasa 3 lah. Maka 1000. Nisbah JLP kepada I untuk cube yang paling besar ini 600 bahagi 1000. 600 bahagi 1000, kita akan dapat 0.6. Nampak tak? Semakin kecil, semakin besar saiz organisma. Ini kita anggap macam organisma lah, okey? Cube ni. Semakin besar cube, semakin besar saiz cube, semakin menurun nisbah JLP kepada I. Daripada 6 kepada 1.2 kepada 0.6. Maka andaian yang sama kita boleh buat untuk organisma. Semakin besar saiz organisma, maka semakin kurang nisbah JLP kepada I dia. Dan vice versa lah, semakin kecil saiz organisma, maka semakin tinggi nisbah JLP kepada I. Kenapa kita bercakap mengenai nisbah JLP kepada I ni? Sebab untuk respirasi, untuk resapan, untuk pertukaran gas melalui resapan, ia bergantung kepada nisbah JLP kepada I. Semakin tinggi nisbah JLP kepada I, maka semakin tinggi jugalah kadar resapan gas, kadar resapan pertukaran gas. Okey, saya tulis dekat tepi ni. Sebab itu, organisma unisel boleh menjalankan respirasi total melalui resapan pada membran luarnya sahaja. Dia tak perlukan struktur yang khas. Sebab apa? Sebab organisma unisel bersaiz kecil. Bila bersaiz kecil, nisbah JLP kepada I
banyak, meningkat. Bila nisbah JLP kepada I tinggi, kadar resapan, kadar pertukaran gas ataupun kadar resapan gas itu juga meningkat, juga bertambah, maka kadar resapan itu mencukupi untuk menampung respirasi secara total oleh organisma unisel. Untuk organisma multisel, macam manusia, macam haiwan kan. Untuk organisma multisel yang besar dan kompleks, jumlah isi padu badan organisma multisel yang besar dan kompleks itu lebih tinggi berbanding luas permukaan. Kalau awak compare balik untuk cube yang paling besar ini, isi padu lebih tinggi berbanding jumlah luas permukaan. Maka organisma multisel tidak boleh bergantung kepada resapan pada kulit semata-mata untuk menjalankan respirasi yang lengkap. Macam manusia. Manusia tak boleh bergantung kepada resapan gas pada kulit semata-mata. Sebab tak cukup. Memang tak akan pernah cukup. Sebab organisma yang besar dan kompleks ini mempunyai nisbah JLP kepada I yang rendah. Disebabkan itu, organisma multisel yang besar dan kompleks mempunyai struktur respirasi yang khusus dan spesifik untuk counter balik nisbah JLP I dia yang rendah ni. Macam manusia, gajah, kucing, semuanya ada struktur respirasi yang spesifik, yang khusus untuk menjalankan respirasi yang lengkap. Jadi, apa ciri-ciri ataupun penyesuaian ataupun adaptasi yang perlu ada pada struktur respirasi yang khas pada organisma yang besar dan kompleks itu? Ada 4. Ada 4. Poin yang pertama, ciri yang pertama yang perlu ada pada struktur respirasi yang spesifik itu, yang pertama, nisbah JLP kepada I mestilah tinggi. Nisbah JLP kepada I mestilah tinggi. Itu poin yang pertama lah, sebab kalau bergantung kepada kulit semata-mata rendah kan, maka struktur respirasi yang spesifik itu perlu mempunyai nisbah JLP kepada I yang tinggi. Mengapa? Sebab kita tahu nisbah JLP kepada I yang tinggi membolehkan kadar resapan gas yang lebih tinggi. Jadi kita nak kadar resapan gas yang tinggi itu, kita perlu meningkatkan juga nisbah JLP kepada I pada struktur respirasi yang spesifik itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, struktur respirasi itu perlulah nipis. Kalau boleh, setebal satu sel saja. Struktur respirasi itu mesti nipis. Paling efisien lah. Dia setebal satu sel sahaja. Mengapa? Untuk memudahkan resapan. Untuk memudahkan resapan gas daripada ruang rongga udara itu ke dalam sel. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, permukaan struktur respirasi itu mestilah lembap untuk membolehkan molekul gas larut ke dalamnya. Apa yang dimaksudkan dengan permukaan lembap membolehkan larut? Okey, saya lukis dekat whiteboard. Ini saya dah lukis dah. Okey, ini kalau permukaan yang kering, ini permukaan yang lembap. Yang line, yang layer warna biru itu ialah layer lembapan dia lah. Alright. Kita tahu, ini kita masuk kimia sikit. Kita tahu zarah ataupun molekul dalam keadaan jirin gas. Senang cerita, molekul ataupun zarah gas lah. Molekul ataupun zarah gas ini, dia bergerak secara rawak. Molekul-molekul gas bergerak secara rawak pada arah yang pelbagai dengan halaju yang tinggi. Kan? Gas, awak dah belajar dah, okey, keadaan jirin gas. Molekul gas itu sentiasa bergerak dengan halaju yang tinggi.
Kalau permukaan struktur respirasi itu kering, molekul gas itu dia akan berlanggar dengan struktur respirasi dan dia akan melantun ke arah lain. Tak sempat pun meresap. Sebabkan dia bergerak laju, sentiasa melantun kiri, kanan, atas, bawah kan. Kalau molekul gas itu berlanggar dengan dinding struktur respirasi, tak sempat serap, dia dah melantun ke tempat lain. Maka disebabkan itu, struktur respirasi perlu lembab untuk membolehkan molekul gas itu larut. Kalau ada satu layer lembapan pada dinding struktur respirasi itu, kalau molekul gas berlanggar dengan permukaan lembab ini, maka dia tak boleh melantun ke tempat lain. Gas itu akan meresap. Gas itu akan melarut. Gas itu akan melarut ke dalam lapisan lembapan itu dan seterusnya membolehkan resapan berlaku pada dinding struktur respirasi itu. Itu explanation je mengapa struktur respirasi perlu lembab, supaya molekul-molekul gas dapat larut dan membantu resapan. Itu poin ketiga. Dan poin yang keempat, ciri yang keempat yang perlu ada pada struktur respirasi yang khusus, yang spesifik, ialah perlu dilengkapi dengan jaringan kapilari darah yang banyak. Untuk poin yang keempat ini, exception, pengecualian untuk serangga lah. Pengecualian untuk serangga. Tapi untuk haiwan-haiwan lain, untuk haiwan-haiwan lain selain serangga, struktur respirasi mereka, termasuk manusia dan juga haiwan-haiwan lain selain serangga, struktur respirasi itu dilengkapi dengan jaringan kapilari darah yang banyak di sekeliling struktur respirasi itu. Apa fungsi dia? Supaya dapat mengangkut gas yang diresap itu dengan lebih lancar ataupun dengan lebih efisien. Sebab kita tahu kan, darah itu, sistem peredaran darah berfungsi untuk pengangkutan kan, untuk mengangkut nutrien, mengangkut oksigen, mengangkut karbon dioksida. Maka struktur respirasi perlu dilengkapi dengan jaringan kapilari darah supaya oksigen yang diresap itu dapat dibawa terus oleh darah dalam kapilari itu ke tempat-tempat yang lain. Macam itu. Itu empat ciri yang perlu ada pada struktur respirasi yang spesifik. Kalau awak tengok sekejap lagi ni, kalau awak perasan, keempat-empat ciri ni mesti ada pada kesemua jenis sistem respirasi yang akan kita discuss, yang akan kita bincang sekejap lagi. Empat-empat ciri ni mesti ada. Alright, maka jom kita masuk dengan jenis sistem respirasi. Untuk tahap SPM, kita akan belajar empat jenis sistem respirasi. Yang pertama, untuk serangga. Untuk serangga diwakili oleh belalang. Kita akan belajar mengenai belalang, tapi dia mewakili serangga lah. Mentadak ke apa, serangga-serangga lain tu, sistem dia sama je macam belalang. Untuk first ialah serangga. Yang kedua ialah amfibia. Tapi sistem respirasi amfibia ini diwakili oleh katak. Kita akan belajar sistem respirasi katak dan mewakili amfibia lah, seperti kodok dan sebagainya. Itu pun ialah amfibia. Yang ketiga ialah ikan. Kita akan belajar sistem respirasi ikan, bagaimana ikan dapatkan oksigen, sedangkan ikan tu duduk dalam air je memanjang kan, mana dia keluar kan. Itu ketiga. Dan yang keempat, obviously kita akan belajar mengenai sistem respirasi manusia. Manusia ini mewakili mamalia lah, lebih kurang je dengan mamalia yang lain, dengan monyet, dengan kucing, dengan lembu dan sebagainya. Itu sistem respirasi manusia lebih kurang sama je dengan mamalia-mamalia yang lain. Kita akan belajar empat: belalang, katak, ikan dan juga manusia.
Okay, first kali serangga diwakili oleh belalang lah kan. Belalang. Sistem pernafasan serangga itu kita panggil sebagai sistem trakea. T-R-A-K-E-A, sistem trakea. Alright, sistem trakea itu bagaimana berfungsi kan? Okey, di luar di luar badan serangga tu, belalang ke mentadak ke kan, di luar badan itu ada liang-liang halus. Dia ada lubang-lubang tu. Dia ada lubang-lubang pernafasan. Liang-liang pernafasan itu dinamakan sebagai spiracle. S-P-I-R-A-K-E-L dalam bahasa Melayu lah, spiracle. Spiracle itu fungsi dia macam lubang hidung manusia. Untuk membolehkan udara masuk ke dalam liang di dalam badan dia. Itu fungsi spiracle. Daripada spiracle, udara masuk ke dalam trakea. Kan nama dia sistem trakea kan. Maka salur pernafasan dalam serangga itu kita panggil sebagai trakea. Salur pernafasan dalam belalang tu, dalam serangga tu, trakea. Trakea ni pula dia akan bercabang untuk membentuk cabang-cabang yang lebih halus. Cabang-cabang yang lebih halus itu daripada salur trakea, cabang-cabang yang lebih halus itu kita panggil sebagai tracheole. T-R-A-K-E-O-L. Tracheole. Daripada trakea dia akan bercabang menjadi lohong-lohong yang lebih kecil, itu kita panggil sebagai tracheole. Dan tracheole itulah struktur respirasi untuk serangga. Sebab di tracheole itulah berlakunya pertukaran gas. Sebab tracheole itu dihubungkan terus kepada sel-sel badan serangga. Sebab macam kita cakap tadi, struktur respirasi serangga tidak ada jaringan darah, jaringan kapilari darah di sekeliling struktur respirasi itu. Serangga tak ada. Sebab tracheole itu dihubungkan direct terus kepada sel-sel badan serangga. Maka di tracheole itulah akan berlakunya pertukaran gas, oksigen dan juga karbon dioksida di antara dekat permukaan sel badan itu yang dihubungkan dengan tracheole. Dan apa ciri-ciri tracheole ini? Okey, tracheole ni mempunyai bilangan yang tinggi. Dia ada banyak. Tracheole ni ada banyak sebab dia halus kan. Sebab dia jaringan-jaringan salur yang halus. Maka bilangan tracheole yang banyak itu menyediakan jumlah luas permukaan yang tinggi. Bila kita cakap menyediakan jumlah luas permukaan yang tinggi, seterusnya akan menyebabkan nisbah JLP kepada I juga tinggilah. Sebab luas permukaan dia pun besar. Bila luas permukaan yang besar, luas permukaan yang tinggi, maka nisbah JLP kepada I juga akan tinggi. Okey, itu ciri yang pertama, ciri tracheole. Dia ada banyak. Jaringan-jaringan tracheole ini ada banyak dan menambah keluasan jumlah luas permukaan tu. Ciri yang kedua untuk tracheole ini, dinding tracheole itu nipis. Macam kita cakap tadi, nipis, senipis satu sel sahaja, dan permukaan dinding tracheole itu lembap. Dan bila lembap, membolehkan gas larut dan memudahkan resapan oksigen daripada tracheole boleh meresap masuk ke dalam sel badan dengan lebih cepat, dan karbon dioksida daripada karbon dioksida daripada sel badan pula boleh diresap keluar ke dalam tracheole dengan mudah, sebab dinding tracheole itu sendiri nipis dan lembap. Dan poin yang ketiga, ini bukan semua serangga lah, sesetengah serangga. Sesetengah serangga mempunyai kantung udara, air sac, dalam trakea dia. Dia macam dia sebahagian daripada trakea, tapi dia boleh kembang. Dia boleh kembang dengan saiz yang lebih besar. Air sacs, kantung udara tu. Kantung udara itu berfungsi untuk menampung lebih banyak udara lah, lebih banyak isi padu udara dalam rongga badan serangga itu. Dan mengapa?
Kantung udara itu berfungsi untuk membekalkan lebih banyak isi padu oksigen ketika aktiviti yang cergas. Bila serangga itu menjalankan aktiviti yang cergas, kalau serangga itu ada kantung udara, maka dia macam ada spare, dia macam ada udara spare, ada reserve air yang boleh digunakan oleh serangga itu ketika aktiviti yang aktif yang memerlukan lebih banyak oksigen. Semudah itu je untuk serangga. Serangga simple. Next, kita bergerak pula kepada ikan. Okey, struktur respirasi ikan ialah insang. Secara spesifiknya filamen dan juga lamela lah, filamen dan juga lamela insang. Itu ialah struktur respirasi ikan di mana pertukaran gas berlaku. Insang ini, macam awak pergi dapur tengok mak awak siang ikan tu kan. Insang, pernah tengok tak insang ikan? Kan selalu mak awak potong kan, buang kan insang ikan tu. Insang ini dia sebenarnya terbina daripada banyak barisan-barisan filamen itu dan disokong. Barisan-barisan filamen itu disokong, ada support, disokong oleh lengkung insang. Disokong oleh lengkung insang. Kalau awak tengok yang mak awak buang dekat dapur tu kan, okey, yang warna merah ataupun warna coklat, merah gelap tu, itu ialah filamen, dan yang warna putih itu ialah lengkung insang. Jadi boleh bezalah. Lengkung insang tu dia macam urat support dekat tengah-tengah tu. Daripada lengkung insang itu ada banyak barisan filamen yang berwarna merah gelap. Jadi apa ciri-ciri filamen itu? Kita kembali kepada 4 ciri. Kita kembali kepada 4 ciri yang utama tu. Nisbah JLP kepada air mestilah tinggi. Daripada mana? Daripada filamen itu. Setiap barisan filamen itu terbina daripada unjuran-unjuran yang halus. Dia macam extension. Filamen tu dah nipis dah. Pada satu filamen itu ada lagi unjuran-unjuran, ada lagi extension yang lebih nipis. Extension, unjuran yang lebih nipis dan pipih itu kita panggil sebagai lamela. Bilangan filamen yang banyak dan bilangan lamela yang banyak juga itu menyumbang kepada pertambahan jumlah luas permukaan. Bila bertambahnya jumlah luas permukaan untuk respirasi, maka bertambah jugalah nisbah JLP kepada air. Dan kadar respirasi juga boleh meningkat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, lembab. Tapi ikan duduk dalam air kan, maka sentiasa lembab lah. Struktur respirasi ikan, insang, filamen dan juga lamela insang itu sentiasa lembab sebab ada dalam air, tak ada masalah. Kita bergerak kepada poin yang ketiga. Dan poin ketiga dan keempat ni. Lamela itu nipis. Senipis satu sel. Dia nipis dan pada setiap lamela itu dibekalkan dengan jaringan kapilari darah yang banyak untuk membantu resapan dan meningkatkan kadar pengangkutan gas dengan lebih efisien. Nampak tak? Kita asyik ulang poin yang sama je. Kita asyik ulang poin nisbah JLP kepada air, permukaan lembab dan permukaan dia nipis, senipis satu sel, dan struktur itu dilengkapi dengan jaringan kapilari darah. Kita asyik ulang poin yang sama saja untuk setiap sistem tu. Itu sahaja untuk ikan. Kita beralih pula kepada katak. Katak yang mewakili amfibia ni. Untuk katak ada dua. Untuk katak ada dua struktur respirasi di mana pertukaran gas berlaku, iaitu kulit dan juga peparu. Dia ada dua-dua. Dia menggunakan kedua-dua, kulit dan juga peparu. Dia ada peparu dia sendirilah, peparu dan juga kulit dia. Kedua-dua itu berlakunya pertukaran gas respirasi.
kulit akan digunakan oleh katak dalam keadaan yang kurang aktif. Bila dia duduk senyap, tak buat apa tu kan, dia akan berespirasi menggunakan kulit dia pada seluruh permukaan dia, dekat kepala ke, dekat dia punya kaki ke, badan ke, keseluruhan permukaan kulit katak itu boleh menjadi struktur respirasi untuk katak. Jadi apa ciri-ciri kulit katak ni yang membolehkan berlakunya pertukaran gas? First sekali, macam biasa, kulit katak ini nipis dan sangat telak kepada gas respirasi. Sangat mudah untuk gas oksigen meresap masuk dan sangat mudah untuk gas karbon dioksida meresap keluar. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, obviously, kulit katak itu sendiri lembap. Kan, kulit katak dia macam slimy kan, macam bergetar kan, sentiasa lembap macam tu. Kulit katak tu lembap, maka memudahkan resapan gas oksigen masuk dan memudahkan resapan gas karbon dioksida keluar. Dan ciri yang ketiga, di bawah permukaan kulit katak itu dilengkapi dengan banyak jaringan kapilari darah untuk memudahkan ataupun pengangkutan gas respirasi yang efisien. Itu ciri-ciri kulit. Itu kalau kulit. Tapi kita cakap ada dua kan untuk katak. Okey, itu kulit. Next ialah peparu. Dia ada macam paru-paru kita juga. Dia ada peparu. Peparu katak ini digunakan dalam keadaan aktif. Bila dia berenang ke, bila dia melompat ke, ketika itu katak menggunakan peparu untuk mendapatkan lebih banyak oksigen. Jadi apa ciri-ciri peparu itu? Benda sama, untuk nisbah JLP kepada I yang tinggi, permukaan peparu itu berlipat-lipat. Permukaan dia berlipat-lipat supaya dapat menambahkan jumlah luas permukaan untuk respirasi. Bila jumlah luas permukaan itu bertambah, nisbah JLP kepada I pun bertambah. Maka kadar resapan juga akan meningkat. Nampak tak? Kita cek ulang poin yang sama. Poin yang kedua, obviously, dinding peparu itu lembap, memudahkan resapan. Poin yang ketiga, ketebalan dinding peparu itu sangat nipis, senipis satu sel sahaja, memudahkan resapan juga. Dan peparu itu dilengkapi dengan jaringan kapilari darah yang membantu pengangkutan gas respirasi kepada sel-sel lain dengan lebih efisien. Kita asyik ulang poin yang sama je. Itu untuk katak. Dan last sekali itu katak. Dan last sekali kita nak tahu struktur respirasi untuk manusia. Untuk manusia, struktur respirasi manusia dinamakan sebagai alveolus. Alveolus ini terdapat dalam peparu manusia. Dalam manusia ini dia ada macam macam bubble-bubble yang kecil. Dia macam lubang-lubang yang kecil itu kita panggil sebagai alveolus. Dan sama juga keempat-empat ciri alveolus ini. Poin yang pertama, bilangan alveolus, saiz alveolus itu kecil, tetapi walaupun saiz dia kecil, bilangan alveolus dalam peparu adalah tinggi. Bilangan alveolus yang tinggi dalam peparu menambahkan jumlah luas permukaan, seterusnya meningkatkan nisbah JLP kepada I, dan seterusnya meningkatkan kadar resapan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dinding alveolus itu lembap, membolehkan gas larut ke dalam. Poin kedua. Poin yang ketiga, dinding alveolus itu senipis satu sel sahaja, memudahkan resapan. Dan poin yang keempat, alveolus itu dikelilingi oleh jaringan kapilari darah yang membantu mengangkut gas respirasi ke sel-sel yang lain dengan lebih efisien. Itu je.
Nampak tak? Kita asyik ulang poin yang sama. Maka kita boleh buat banding beza. Banding beza sistem respirasi keempat-empat tu. Belalang, katak, ikan dan juga manusia. Untuk persamaan, saya asyik ulang benda yang sama kan, keempat-empat poin tu. Maka keempat-empat poin itu ialah persamaan dia lah. Cuma perbezaan dia dari segi struktur lah. Dari segi organ-organ ataupun struktur yang terlibat. Kalau serangga, struktur respirasi ialah trakeol. Kalau katak, struktur respirasi ialah kulit dan juga peparu. Kalau ikan, struktur respirasi ikan ialah filamen dan juga lamela insang. Dan kalau manusia, alveolus. Itu kalau struktur respirasi dia lah, di mana pertukaran gas berlaku. Dan perbezaan yang kedua ialah bagaimana nisbah JLP kepada air itu ditambah. Bagaimana jumlah luas permukaan itu ditambah. Kalau katak kalau serangga tiba-tiba katak dah. Okey. Kalau serangga itu mempunyai bilangan trakeol yang banyak, maka secara tak langsung menambahkan jumlah luas permukaan. Kalau katak, permukaan kulit dia, keseluruhan permukaan kulit itu boleh digunakan untuk respirasi, dan peparu itu juga, dinding peparu itu berlipat-lipat untuk menambahkan jumlah luas permukaan. Itu untuk katak. Kalau ikan menambahkan jumlah luas permukaan dengan bilangan filamen dan juga lamela yang tinggi. Dia ada banyak filamen dan juga lamela. Dan sama juga untuk manusia, bagaimana manusia menambahkan jumlah luas permukaan melalui bilangan alveolus yang tinggi. Itu je perbezaan dari segi struktur respirasi dan bagaimana pertambahan jumlah luas permukaan itu berlaku. Yang selebihnya, keempat-empat ciri yang lain itu sama je. Nisbah JLP kepada air tinggi, permukaan lembap, dinding struktur yang nipis dan dilengkapi jaringan kapilari darah, kecuali serangga. Serangga tak ada kapilari darah. Yang lain-lain, ikan, amfibia dan juga manusia ada. Selesai untuk 8.1. Simple macam itu je. Kita cuma kenal 8.1 ini, kita cuma kenal tentang struktur-struktur dan ciri-ciri sistem respirasi keempat-empat organisma itu. Belalang, katak, ikan dan juga manusia. Seterusnya, kita beralih pula kepada subtopik 8.2, mekanisme pernafasan. Alright, 8.2, mekanisme pernafasan. Tadi kita dah kenal nama-nama struktur dan juga ciri-ciri sistem respirasi, ada 4 tu kan. Sekarang kita nak tahu pula bagaimana pernafasan itu berlaku dalam keempat-empat sistem itu. Kita mulakan dengan belalang dulu, yang mewakili serangga. Okey, untuk serangga, pernafasan serangga dibantu oleh otot-otot abdomen. Otot-otot yang berada pada abdomen serangga itulah, otot-otot abdomen itu membantu mengawal pernafasan serangga. Okay, first kita nak bercakap mengenai tarikan nafas. Tarik nafas dulu. Okey, untuk menarik nafas, serangga akan mengendurkan otot abdomen. Otot abdomen akan mengendur. Apabila otot abdomen mengendur, isi padu trakea akan meningkat. Bila isi padu trakea meningkat, tekanan akan berkurang, tekanan akan menurun dalam trakea. Ini kita masuk fizik sikit. Kita masuk fizik sikit. Tekanan berkadar secara songsang dengan isi padu. P ni ialah pressure, V ni ialah volume. Okay? Pressure is inversely proportionate to volume. Kalau tekanan meningkat,
Kalau tekanan meningkat, isi padu berkurang. Kalau tekanan berkurang, isi padu meningkat. Ini saya dah lukis dekat sini dia punya hubungan di antara tekanan dan juga isi padu. Kalau isi padu meningkat, tekanan berkurang. Bila isi padu berkurang, tekanan meningkat. Untuk gas, untuk tekanan gas, molekul-molekul gas mempunyai tekanan. Bagaimana? Sebab kita tahu zarah-zarah ataupun molekul gas ini bergerak secara rawak dan sentiasa berlanggar dengan dinding-dinding ruang itu. Kan molekul gas ni laju, sentiasa bergerak kiri, kanan, atas, bawah kan. Pergerakan itu apabila dia berlanggar dengan dinding-dinding ruang itu, pelanggaran itu memberikan tekanan kepada dinding-dinding ruang. Maka contoh, kita ada ruang yang besar dengan ruang yang kecil. Untuk ruang yang besar ada 3 molekul gas, untuk ruang yang kecil pun ada 3 molekul gas. Perasan tak? Kalau untuk ruang yang kecil ini, lebih tinggi kekerapan untuk molekul gas itu berlanggar dengan dinding ruang berbanding kalau ruang itu besar. Kalau ruang itu besar, dia masih ada ruang-ruang bebas untuk dia pergi ke hulu, ke hilir kan. Kalau ruang yang kecil, molekul-molekul gas itu sentiasa berlanggar dengan dinding-dinding ruang. Semakin tinggi kekerapan, molekul gas berlanggar dengan dinding ruang. Maka, bila semakin kerap berlanggar, semakin tinggilah tekanan. Disebabkan itu hubungan di antara tekanan dengan isi padu. Apabila isi padu berkurang, tekanan meningkat. Apabila isi padu meningkat, tekanan berkurang. Tiba kelas fizik pula. Tapi ini yang awak perlu tahulah, konsep fizik yang paling asas lah untuk awak faham mengenai mekanisme tarikan dan juga hembusan nafas. Alright, kita sambung. Tadi saya cakap bila otot abdomen serangga mengendur, maka isi padu trakea meningkat. Isi padu meningkat, tekanan trakea berkurang. Dan kita tahu bahawa kalau awak belajar dalam geografi pun ataupun dalam fizik pun, tekanan yang tinggi akan bergerak kepada tekanan yang rendah. Begitu juga macam angin lah. Angin daripada kawasan bertekanan tinggi akan menghembus ke arah kawasan bertekanan rendah. Begitu juga dengan konsep pernafasan. Bila tekanan dalam rongga trakea itu rendah, tekanan udara atmosfera lebih tinggi. Kan? Di dalam rendah, di luar tinggi. Maka, udara daripada luar akan disedut masuk ke dalam trakea melalui spiracle serangga. Macam itu. Udara bergerak daripada tekanan tinggi kepada tekanan rendah. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama, awak kena faham hubungan di antara isi padu dan juga tekanan. Poin yang kedua, awak kena faham bahawa udara akan bergerak daripada tekanan tinggi kepada tekanan rendah. Dua poin itu. Awak faham kedua-dua poin itu, maka awak akan faham mekanisme pernafasan untuk keempat-empat sistem respirasi yang kita belajar untuk topik ni. Jadi itu untuk serangga, untuk menarik nafas. Kalau menghembus nafas, perkara sebaliknya berlaku, vice versa. Kalau menghembus nafas, otot abdomen akan mengecut. Bila otot abdomen mengecut, otot abdomen, contoh ni trakea. Ni trakea, ni kerata rentas trakea. Kalau ini ialah otot abdomen, contoh. Ini ialah otot abdomen. Otot abdomen, ini ialah dinding trakea. Kalau tarikan nafas, otot itu mengendur.
Bila mengendur, nampak tak ruang trakea itu meningkat. Isi padu trakea itu meningkat. Maka itu kalau tarikan nafas lah. Bila tekanan berkurang, udara daripada luar masuk melalui spiracle ke dalam trakea. Untuk menghembus nafas, otot abdomen ini akan mengecut. Nampak tak saya buat pergerakan dia macam tu. Bila otot abdomen mengecut, nampak tak ruang udara tu, trakea tu. Rongga trakea itu, isi padu rongga trakea berkurang, menurun. Bila isi padu trakea berkurang, tekanan meningkat. Kita kembali kepada hubungan ni. Bila isi padu trakea berkurang, tekanan meningkat. Apabila tekanan meningkat, maka udara dalam rongga trakea itu akan dibawa keluar melalui spiracle. Okey, sebab tekanan udara dalam trakea itu lebih tinggi daripada tekanan atmosfera. Alright? Itu ialah hembusan nafas. Kalau awak boleh faham basic tarikan nafas dengan hembusan nafas untuk serangga, awak boleh faham untuk yang lagi 3 tu. Okey, itu untuk serangga, untuk belalang. Kalau untuk katak, untuk menarik nafas, untuk menarik nafas, katak ini dia akan menutup mulut dan juga glotis. Glotis itu ialah suatu struktur di antara mulut dengan peparu. Dia macam anak tekak lah. Glotis itu dia macam anak tekak untuk katak. Glotis dengan mulut akan ditutup. Dan dasar rongga mulut macam bawah ni kan, dia punya bawah tu, dasar rongga mulut itu akan diturunkan. Macam dia punya bawah mulut itu diturunkan. Bila dasar rongga mulut diturunkan, maka isi padu rongga mulut bertambah. Bila isi padu rongga mulut bertambah, tekanan rongga mulut berkurang. Isi padu bertambah, tekanan berkurang. Bila tekanan dalam rongga mulut itu berkurang, tekanan atmosfera lebih tinggi, maka udara akan masuk ke dalam rongga mulut melalui lubang hidung. Katak ada lubang hidung tau. Jangan lupa, katak ada lubang hidung. Jadi bila tekanan rongga mulut katak itu berkurang, udara daripada luar akan masuk ke dalam rongga mulut melalui lubang hidung. Bila dah masuk dalam rongga mulut, dasar rongga mulut katak itu akan dinaikkan semula. Dasar rongga mulut katak itu, dia punya macam rahang dia tu kan, dibawa naik semula. Bila dasar rongga mulut itu dibawa naik, isi padu berkurang. Bila isi padu berkurang, tekanan meningkat. Bila tekanan meningkat, pada ketika itu glotis, kan tadi kita tutup kedua-dua kan, mulut dengan glotis. Kali ini barulah glotis dibuka. Bila glotis dibuka, maka tekanan udara yang tinggi daripada rongga mulut katak itu akan dibawa masuk ke dalam peparu, disebabkan oleh tekanan udara yang tinggi itu. Itu untuk tarikan nafas untuk katak lah. Tarikan nafas untuk katak. Kalau hembusan nafas, simple sikit. Hembusan nafas untuk katak, peparu itu akan mengecut. Bila peparu mengecut, isi padu berkurang. Tekanan dalam peparu meningkat. Isi padu peparu berkurang, tekanan meningkat. Bila isi padu peparu itu berkurang, tekanan meningkat, maka udara akan dipaksa keluar. Dan pembawaan keluar udara itu, udara dibawa keluar dibantu oleh
tekanan abdomen, selain daripada tekanan udara dalam peparu, ia dibantu juga oleh tekanan abdomen dan juga sifat kekenyalan peparu. Katak tu. Peparu katak itu kenyal dan membolehkan dia boleh mengecut dengan lebih kecil. Okey, dibantu oleh tekanan abdomen dan juga sifat kekenyalan peparu untuk membawa keluar udara, untuk menghembus nafas. Sebahagian udara akan keluar melalui lubang hidung, tetapi sebahagian lagi akan bercampur dengan udara dalam rongga mulut katak tu. Kan? Sebab dia terbuka kepada dua-dua kan, mulut dengan lubang hidung. Sebahagian akan keluar daripada lubang hidung, sebahagian lagi udara daripada peparu akan bercampur dengan dalam rongga mulut tu. Itu untuk katak. Selesai untuk katak, kita beralih pula kepada ikan. Okey, untuk ikan memerlukan penggunaan ataupun bantuan mulut dan juga operculum untuk mengawal proses ventilasi. Operculum itu dia macam suatu flap ataupun suatu kepak di bahagian luar ikan. Kan kalau awak ambil ikan yang fresh yang dekat pasar ke apa ke kan, dia ada satu bukaan dekat tepi tu kan, dekat bahagian tepi kepala ikan tu, dekat bahagian bawah tu. Kalau awak buka operculum tu, buka flap tu, baru nampak insang kan. Bukaan itu, flap itu kita namakan sebagai operculum. Ikan menggunakan mulut dan juga operculum untuk mengawal ventilasi. Ventilasi ni apa pula? Ventilasi ni ialah pengaliran air. Ventilasi dalam ikan bermaksud pengaliran air daripada luar menerusi mulut dan melalui insang sebelum keluar kembali ke dalam perairan luar tu. Jadi ventilasi ialah pengaliran air melalui insang daripada mulut ke dalam insang dan dia keluar balik. Okey, itu ialah ventilasi. Ventilasi ini meningkatkan pengaliran air pada filamen dan juga lamela insang. Sebab kalau dia macam berenang secara biasa, of course air akan masuk juga ke dalam lamela dan juga filamen insang itu. Tetapi dengan adanya proses ventilasi, lebih banyak air dapat dialirkan melalui insang ikan tu. Jadi bagaimana ikan bernafas? Okey, bagaimana ikan bernafas? Mulut ikan akan dibuka, mulut ikan akan dibuka dan dasar rongga mulut ikan diturunkan. Okey, dasar rongga mulut ikan diturunkan. Operculum ditutup. Operculum di tepi ikan tu akan ditutup dan ruang operculum, dia macam ada ruang kat tepi ni kan, ni dinding operculum. Dalam tu ruang operculum lah. Ruang operculum itu akan dibesarkan. Bila dasar rongga mulut ikan diturunkan, ruang operculum dibesarkan, isi padu meningkat. Bila isi padu meningkat, tekanan rendah. Apabila tekanan rendah, air daripada luar akan masuk melalui mulut ikan tu. Sebab mulut kan terbuka kan, mulut ikan terbuka. Maka air daripada luar akan masuk ke dalam rongga mulut ikan tu. Kenapa nak ambil air tu? Sebab air di luar mengandungi oksigen yang terlarut. Jadi bagaimana ikan ini mendapatkan oksigen? Dia melalui air itulah, sebab dalam air di sekeliling pun mempunyai molekul-molekul oksigen yang terlarut. Jadi bagaimana dia mengambil oksigen itu? Melalui mulut, melalui rongga mulut yang besar dan tekanan rendah, air daripada luar akan masuk ke dalam rongga mulut. Itu dia punya tarikan nafas dia. Dan bagaimana hembus nafas pula? Okey, ikan menghembus nafas, dia menaikkan semula dasar rongga mulut tu. Bila dia naikkan dasar rongga mulut, maka isi padu berkurang.
tekanan air dalam rongga mulut meningkat, maka air daripada rongga mulut akan melalui insang. Dia akan memasuki ruang operculum. Maka air itu akan mengalir melalui filamen dan juga lamela insang tu lah. Apabila berlakunya pengaliran air daripada rongga mulut ke dalam ruang operculum itu, maka di situlah berlakunya pertukaran gas. Pertukaran gas di mana oksigen daripada air diambil daripada lamela dan lamela itu akan mengeluarkan karbon dioksida ke dalam air yang lalu menerusi insang tu. Bila air dah habis lalu daripada rongga mulut ke dalam ruang operculum, maka otot operculum akan mengendur dan ruang operculum itu dikecilkan. Bila ruang operculum dikecilkan, isi padu semakin kecil, maka tekanan semakin tinggi. Apabila tekanan air dalam ruang operculum itu semakin tinggi, secara tidak langsung operculum akan dibuka dan air itu akan dibebaskan semula keluar daripada ikan tu. As simple as that. Itu cara ikan mengambil oksigen melalui oksigen yang terlarut dalam air itu sendiri. Itu kalau ikan lah. Dan yang terakhir sekali ialah manusia. Untuk manusia ini, manusia mempunyai otot intercostal muscles. Otot intercostal ini ialah otot yang berada dalam ruang di antara tulang-tulang rusuk. Sebab itu nama dia intercostal. Daripada perkataan Inggeris, intercostal muscle. Inter, antara, costal, rusuk. Maka otot antara rusuk, itu je maksud dia, otot intercostal, otot antara rusuk. Ada dua lapisan otot intercostal ini. Lapisan luar, external intercostal muscles, dan juga lapisan dalam, internal intercostal muscle. Ada dua lapisan, luar dengan dalam. Untuk manusia menarik nafas, otot intercostal luar akan mengecut. Yang luar akan mengecut. Otot intercostal dalam akan mengendur. Okey, apabila otot intercostal luar mengecut, otot intercostal dalam mengendur, ia akan menyebabkan sangkar rusuk, dalam Inggeris kita panggil sebagai rib cage. Okey, sangkar rusuk itu akan bergerak naik ke atas dan juga ke depan. Bila kita tarik nafas kan nampak tulang rusuk kita ini dia bergerak ke depan dan juga ke atas. Itu kalau kita menarik nafas lah. Kalau kita menarik nafas, bagaimana sangkar rusuk itu bergerak ke depan dan juga ke atas disebabkan oleh otot intercostal. Dua tu, otot intercostal luar mengecut, kalau otot intercostal dalam mengendur. Pada masa yang sama, otot diafragma. Diafragma ini ialah sejenis otot otot yang terkandung di bawah peparu manusia. Okey, otot diafragma pada masa yang sama akan mengecut. Otot diafragma akan mengecut dan turun ke bawah menjadi lepeh. Kalau kita nak lukis ni, dia macam ni. Ini kita punya paru-paru kan. Ini kita punya paru-paru contoh lah. Ini ialah otot diafragma. Dia turun. Lepeh. Bila otot diafragma itu turun, lepeh, secara tidak langsung kedua-dua sangkar rusuk ke depan dan keluar dan otot diafragma yang mengecut dan melepeh ini akan menjadikan ruang toraks. Ruang toraks ni ialah ruang dada lah. Okey, ruang dada, ruang di sekeliling peparu itu. Okey, kedua-dua pergerakan itu, sangkar rusuk ke depan dan keluar dan juga diafragma itu mengecut ke bawah, ruang toraks meningkat, isi padu toraks meningkat, tekanan berkurang. Bila isi padu toraks meningkat, tekanan berkurang.
Tekanan berkurang itu membolehkan udara daripada luar masuk ke dalam peparu kita. Kan kita belajar bahawa tadi, macam kita ulang balik, tekanan udara akan bergerak daripada tekanan tinggi kepada tekanan rendah. Maka begitu juga untuk pernafasan manusia, untuk menarik nafas. Sebab isi padu toraks dada kita meningkat, maka tekanan berkurang. Udara daripada luar boleh masuk ke dalam kita punya peparu. Itu kalau menarik nafas. Dan kalau untuk menghembus nafas, vice versa, sebaliknya apa yang berlaku. Untuk menghembus nafas, otot interkostal luar akan mengendur, otot interkostal dalam akan mengecut. Disebabkan itu, sangkar rusuk akan bergerak turun ke bawah dan ke dalam. Bila kita tarik nafas, sangkar rusuk ke atas dan juga ke depan. Bila kita hembus nafas, sangkar rusuk kita bergerak ke bawah dan turun ke dalam. Disebabkan oleh otot interkostal luar yang mengendur, otot interkostal dalam yang mengecut. Pada masa yang sama, ketika sangkar rusuk itu turun ke bawah, diafragma akan mengendur. Diafragma, otot diafragma itu akan mengendur menjadi bentuk kubah. Lebih kurang macam itulah, okey. Otot diafragma itu dia akan mengendur dan menjadi bentuk kubah. Kedua-dua, pergerakan sangkar rusuk dan juga pengenduran otot diafragma ini menyebabkan isi padu toraks berkurang. Bila isi padu toraks berkurang, tekanan meningkat. Bila tekanan meningkat, maka udara dalam peparu kita akan ditolak keluar sebagai hembusan nafas. Itu je, as simple as that untuk manusia. Okey, kita dah tahu keempat-empat mekanisme pernafasan, maka kita boleh buat banding beza sekali lagi. Kita boleh buat banding beza mekanisme pernafasan untuk keempat-empat belalang, katak, ikan dan juga manusia. Persamaan keempat-empat mekanisme pernafasan ini ialah melibatkan struktur yang berotot. Ada struktur yang berotot yang berfungsi untuk mengendur ataupun mengecutkan rongga pernafasan. Dan persamaan yang kedua, ia melibatkan hubungan di antara isi padu dan juga tekanan untuk mengawal pernafasan, sama ada tarikan ataupun hembusan nafas. Itu kalau persamaan lah. Tapi dari segi perbezaan, ada beberapa perbezaan. Dari segi macam korang boleh tengok dalam table sebelah ni lah. Okay? Dari segi liang pernafasan, dari segi struktur yang membantu pernafasan dan bagaimana struktur itu membantu mekanisme pernafasan. Ada 3 perbezaan. Basically sama je macam buku teks. Saya salin balik je table ini. Tapi kalau korang nak ambil table ni, pause. Lepas tu screenshot. Screenshot. Pause video ni, screenshot table di sebelah ini. Basically sama je dengan table dalam buku teks. Alright. Maka selesai untuk subtopik 8.1 dan juga 8.2. Macam itu sahaja. Bila kita faham dia punya basic principle, sebenarnya sama je, lebih kurang je keempat-empat belalang, katak, ikan dengan manusia. Yang berbeza cuma struktur dan juga sedikit perbezaan dari segi mekanisme. Itu je. Maka selesai untuk 8.1 dan juga 8.2. Seperti biasa, saya akan tinggalkan dengan link kuis latihan kefahaman di ruangan description di bawah. Dan untuk video-video yang lain daripada channel ini, boleh klik di sebelah sini. Okay? Dan yang belum subscribe tu, subscribe kan cuman gratis. Kan free je. Maka klik di sebelah sini. Alright, terima kasih kerana menonton. Kita akan berjumpa dalam video yang akan datang. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum.